Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi di channel Pak Nik Din dan hari ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak membezakan perniagaan kita dengan perniagaan-perniagaan lain yang ada di dalam industri yang kita ceburi. Kerana sekiranya kita tidak membezakan ataupun produk dan perkhidmatan kita tidak nampak berbeza dengan orang lain, maka mudahlah pelanggan-pelanggan kita akan mencari pilihan-pilihan sekiranya orang lain akan dapat menunjukkan bagaimana mereka lebih baik daripada kita. Jadi pembezaan adalah salah satu teknik pemasaran yang penting untuk kita fahami dan kita kena bina perniagaan kita agar kita benar-benar tahu di manakah kita berbeza dan di manakah kita akan sama dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda rasa berfaedah dan bermanfaat dengan perbincangan-perbincangan di channel ini, sila subscribe channel Pak Nik Din di YouTube ini dan kongsikan perkara ini dengan rakan-rakan dan sahabat tuan-tuan dan puan-puan agar kita semua dapat menambah ilmu dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan. Di dalam pembentukan strategi, memilih bagaimana kita nak berbeza dengan orang lain adalah satu perkara penting. Ini adalah kerana dalam berniaga ni, sama ada kita mahu atau tidak mahu, kita terpaksa bersaing. Dan dalam persaingan, setiap perniagaan akan cuba mewujudkan produk yang lebih baik, yang lebih berbeza, yang nampak lebih bermanfaat supaya mereka dapat menarik pelanggan dan mengekalkan pelanggan dengan mereka. Jadi dalam kita membentuk strategi kita, kita tidak boleh abaikan perkara ini. Sekiranya tidak, maka apa yang kita tawarkan hanya seperti produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan orang lain. Jadi apakah perkara-perkara yang kita boleh fikir, kaji dan kemudian pilih untuk membezakan produk kita dengan produk orang lain? Satu perkara penting sebelum kita membuat pilihan ialah kita kena sedar bahawa mana-mana perniagaan tidak mempunyai sumber yang banyak. Setiap perniagaan, sebesar mana perniagaan itu pun, dia ada had dari segi sumber. Maka dalam bersaing, kita tidak boleh hebat dalam semua elemen persaingan. Kita kena pilih satu, dua ataupun tiga yang kita nak fokuskan, dan dalam perkara-perkara lain mungkin kita hanya sama ataupun mungkin ada orang yang lebih baik daripada kita, tapi kita tahu dua atau tiga perkara yang kita pilih itu memang kena dengan cita rasa pelanggan kita, memang kena dengan segmen pasaran yang kita sasarkan dan ianya akan menyebabkan produk ataupun perkhidmatan kita akan lebih kompetitif. Di antara elemen-elemen persaingan yang kita boleh ambil kira, yang pertama ialah ciri-ciri produk. Kita semua ada telefon bimbit dan ada pelbagai jenama, dan kalau kita perhatikan betul-betul, setiap jenama itu ada elemen-elemen yang membezakan telefon itu dengan pesaing. Kita ambil contoh iPhone. iPhone kita tahu dia menggunakan ekosistem tersendiri berbanding dengan telefon-telefon lain yang menggunakan perisian yang lebih terbuka. Jadi bagi orang-orang yang mahukan keselamatan contohnya ataupun mahukan tahap perkhidmatan yang tinggi, maka mereka akan membeli iPhone. Tetapi bagi orang yang mungkin lebih terbuka dari segi keselamatan ataupun mementingkan perkara-perkara lain dari segi harga misalnya, maka mereka akan memilih jenama-jenama yang berbeza. Jadi kerana inilah, kalau kita perhatikan, iPhone ada orang-orang yang gila-gila kepada produk ni kerana setiap model baru akan ada orang yang menukarkan iPhone mereka walaupun ianya masih lagi berfungsi. Jadi ciri produk merupakan satu perkara yang kita boleh pilih, dan ini dalam konteks perniagaan kita kena tengoklah dari segi fungsi ke, reka bentuk ke, dari segi penggunaannya ke. Jadi kita kena betul-betul pilih dan faham, dan kemudian kita akan memastikan produk yang kita tawarkan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan pesaing kita yang lain. Yang kedua ialah harga lah. Ini biasanya salah satu perkara yang diambil kira dalam persaingan kerana
jika kita berada di segmen pasaran yang mana pelanggan-pelanggan kita terhad dari segi dana, maka tentunya harga akan menjadi satu perkara penting. Tetapi sekiranya kita mensasarkan segmen pasaran yang mana pelanggan kita mempunyai daya beli yang lebih tinggi, mungkin harga menjadi kurang sensitif. Jadi ini merupakan pilihan yang kita pilih secara sedar supaya dalam kita membentuk produk, mengeluarkan produk, menjual produk, kita telah tahu bahawa segmen pasaran kita sanggup membayar pada had yang tertentu berbanding dengan segmen pasaran lain yang mungkin had harganya lebih rendah. Ataupun sekiranya kita memilih untuk bersaing dalam segmen pasaran yang lebih rendah dari segi kuasa beli, maka kita kena terima hakikat kita tidak boleh meletakkan harga yang melebihi daripada had yang boleh diterima oleh pasaran. Jadi harga merupakan satu elemen persaingan yang penting, dan sekiranya produk kita ni merupakan satu produk komoditi yang mana produk yang tidak boleh dibezakan langsung dengan produk-produk lain, maka biasanya yang membezakan ataupun yang mempengaruhi pembeli untuk membeli ialah harga. Walau bagaimanapun kalau kita tengok dalam konsep pemasaran moden, produk yang sama pun boleh dibezakan. Kita ambil contoh air mineral, kan? Sebenarnya kita minum air saja, tapi setiap produk ada yang menggunakan pembezaan dari segi sumber air, kualiti air, kandungan logam di dalam air dan seumpamanya, dan sedikit pembezaan ini mungkin akan menambah nilai juga dari segi nilai produk di mata pelanggan, dan kita mungkin dapat mendapat harga yang lebih baik berbanding dengan produk yang tidak boleh dibezakan langsung. Kemudian satu perkara lain yang boleh membezakan perkhidmatan kita dengan perkhidmatan orang lain ialah perkhidmatan itu sendiri. Kita ambil contoh restoran. Kalau kita masuk restoran seperti McDonald ke Burger King ke, kita bandingkan dengan kedai mamak, tentunya dua jenis perniagaan ini mempunyai tahap perkhidmatan yang berbeza. Ataupun kalau kita masuk dalam restoran-restoran yang dikatakan sebagai fine dining, macam contohnya sekarang kita ada restoran-restoran yang menggunakan jenama Chef One. Di situ settingnya berbeza, menunya berbeza, layanannya berbeza dan harganya pun berbeza juga. Jadi ini merupakan satu ciri dalam membezakan perkhidmatan kita dengan orang lain, dan di dalam era yang mana produk pun ada unsur-unsur perkhidmatan, jadi perkhidmatan itu boleh dijadikan pembezaan. Contohnya kereta. Asalnya kereta hanya merupakan satu produk yang kita gunakan untuk membawa kita daripada point A kepada point B. Tapi banyak syarikat-syarikat kereta yang menggunakan perkhidmatan selepas belian sebagai cara untuk mengikat pelanggan. Ada kereta yang jenama kereta yang memberikan perkhidmatan lepas belian percuma untuk 3 tahun, 5 tahun. Jadi di zaman ini perkhidmatan dan produk sudah sukar untuk dibezakan kerana ada yang menggabungkannya, dan ini menjadi salah satu elemen persaingan yang dipilih. Kemudian dari segi kemudahan ataupun convenience, ini mungkin contohnya dari segi lokasi perniagaan, sama ada senang orang nak datang, nak parkir kenderaan, dan macam-macam lagi. Ataupun kalau orang nak produk kita tak perlu datang ke kedai pun, boleh beli atas talian saja. Jadi sebenarnya banyak lagi lah elemen-elemen persaingan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih, bergantung kepada industri yang tuan-tuan dan puan-puan ceburi, bergantung kepada produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Tapi perkara penting yang saya nak tekankan hari ini ialah dalam membentuk strategi, kita kena juga tahu macam mana nak membezakan perkhidmatan kita, produk kita dengan pesaing-pesaing yang ada, dan ini dibuat dengan secara sedar kerana selepas itu ianya juga akan memberi kesan kepada model perniagaan kita. Maknanya macam mana kita nak membeli barangan, membentuk produk, mengeluarkan produk, menjual, semuanya ini akan bergantung kepada konsep pembezaan
ataupun konsep elemen persaingan yang telah kita pilih bagi menjadikan produk kita berbeza dan mendapatkan harga ataupun nilai yang kita tuju daripada segmen pasaran yang telah kita tetapkan. Jadi perkara-perkara ini berkait. Mungkin saya bawa satu contoh agar kita senang nak faham perkara ini. Kita ambil syarikat penerbangan. Kalau kita ingat dulu hanya ada satu model syarikat penerbangan saja seperti Malaysian Airlines misalnya, maknanya dia akan bawa penumpang, ada kelas perniagaan, ada kelas ekonomi dan harga tiketnya mahal di kelas perniagaan, lebih murah di kelas ekonomi, dan itulah yang berlaku untuk sekian lama sehinggalah muncul syarikat-syarikat yang dikategorikan sebagai syarikat tambang murah seperti AirAsia. Apa yang berlaku ialah syarikat tambang murah menggunakan model perniagaan yang berbeza. Mereka cuba menurunkan kos. Sebab tu kalau nak naik syarikat penerbangan yang tambang murah ni kena berjalan kaki. Tak menggunakan terowong yang disediakan di terminal-terminal lapangan terbang ya. Dari segi makanan mungkin kena beli, dipisahkan di antara tiket dengan makanan dan layanan-layanan yang lain. Jadi apabila berlaku perkara ini, maka oleh kerana fokus persaingan ialah pada harga, maka syarikat-syarikat penerbangan yang konvensional ini terpaksa mengubah model perniagaan mereka untuk memberi respon kepada pesaing yang baru masuk ni. Jadi inilah pentingnya kita menetapkan elemen-elemen persaingan supaya apabila kita membentuk perniagaan, membina perniagaan kita dengan sedar, membina kekuatan-kekuatan yang membolehkan produk kita, perkhidmatan kita nampak berbeza dalam segmen pasaran yang kita sasarkan. Jadi kalau kita sasarkan pasaran yang lebih premium, maka tentunya perkhidmatannya kena lebih bertaraf tinggi, kualiti barangan kena bertaraf tinggi, tapi pembeli-pembeli dalam segmen itu mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi. Malah ada orang yang mungkin dalam persepsi mereka barangan yang murah tidak semestinya, tentunya tidak baik, walaupun pada hakikatnya tidak begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu perkara penting dalam proses pembentukan strategi. Memilih elemen persaingan ini amat-amat penting kerana sekiranya kita tersalah pilih ataupun kita tidak membuat pilihan langsung, kita hanya mewujudkan sesuatu produk atau perkhidmatan seadanya, apabila kita ditekan oleh pesaing-pesaing, kita tidak mempunyai kaedah atau cara untuk memberi respon, dan ini mungkin menyebabkan perniagaan kita tidak berdaya maju. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan rasa perbincangan ini bermanfaat, sila subscribe channel Pok Niddin ini dan kongsikan dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan usahawan yang lain agar kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu dan memperkukuhkan lagi kualiti keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.